Dia berkorban untuk laki laki. Masa orang Minang tu elok. Memang elok budi bahasa. Tu sebab jangan salah tengok. Kan? Kereta besar, duit banyak. Melampuh duit Tu tak melampuh. Tahu banyak tu. Kan? Dia melempah-lempah tu kan biasa tu KL melempah. Melampuh tu kan. Macam tu. Jadi lawa betul kereta menjala kereta bila dia datang tu kereta besar pakai kut tali leher besar sejadah la ilaha illallah gila betul contoh baru sehari kahwin dah dipijak bini tu berdarah kawan tu tapi dek sayang bercinta dah berapa tahun kawan tu ada yang datang jumpa sana sampai kan orang nasihatkan dia pergilah kau melapuk pergi kau report ke pejabat agama tak, saya yakin akan berubah ni muka bongkak ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada sahabat pengurusi acara. Memang betul saya memang bila lalu yang tu yang paling saya ingat sekali depan ni. Masa saya ceramah lu pagi yang Melayu tu kan. Teringat tak. Dengan arwah pun teringat makan sekali kan. Ingat. Lepas tu yang online tu ingat. Semua ingat. Apa tak ingat kan? Saya ni jadi ingat. Jadi ingat. Yang apa yang susu tu bukan apa dah. Yang air kopi O, teh O. Saya memang adik-adik saya dengan mak saya semua tu. Dah lama putih susu. Kopi O, teh O, kan? Nescafe O. Tapi susu kambing boleh lah dah. Kan? Sebab susu kambing dia tak ada asid. Susu lembu ni memang ada asid tu sebab ada orang dia bila minum tu dia angin, kan? Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Malam ini kita bersama sekali lagi dalam majlis ilmu yang mana dalam tajuk erti sebuah pengorbanan. Ya? Antaranya bila kita sebut tentang pengorbanan ni macam-macam lah. Kadang-kadang kita kena faham maksud yang tersurat dan tersirat. Kata orang, kata adat banyak kiasan ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Kena faham betul-betul. Sebab kadang bila kita sebut berkorban ni, cakap tak apa, berkorban ni pun berkorban ni orang kata. Contoh malam ni sadap ni tengok drama ni kan. Contoh hari ni hari Khamis malam Jumaat kan. Adalah drama-drama bersambung tu. Time-time apa contohlah kan. Tapi kita korbankan. Kalau tiap-tiap malam tengok, malam ni tak tengok dah sebab malam ni nak dengar ceramah. Tu pun korban juga. Kan? Kalau kita tengok dari segi maksud definisi, pertamanya definisi korban, amalan yang pertamanya dia definisikan sebagai amalan menghampirkan diri kepada Allah, iaitu yang orang Islam buat. Iaitu amalan menyembelih binatang korban sebenarnya disyariatkan dalam surah kita baca, surah yang paling popular di kalangan kita. Inna a'tainakal kautsar, tu paling popular tu. Kalau terosak itulah surah yang baca. Kan mana nak digabur ni. Sudah inna a'taina agak. Dia dah hafal dah surah panjang. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jelas standby dah surah Al-Mulk tu. Malam ni dia nak buat Al-Mulk. Tiba-tiba cara ada berdiri depan dah comel pula. Inna a'taina agak ambil nah, contoh kan. Inna a'taina kal kautsar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang sangat banyak. Kurniaan yang banyak sekali kepadamu ya Muhammad, kepada kita. Fasalli li rabbika wanhar. Maka bersolatlah dan sembelihlah. Itu satu. Definisi yang kedua adalah persembahan seperti haiwan atau manusia kepada dewa dalam pemujaan. Ini ada setengah orang, setengah fahaman, dia mensembelihkan, dia bagi kepala kambing, dia bagi kepala kuda, dia bagi kepala binatang, kan? Dia bagi. Malam tadi dia yang tanya tu, Ustaz, kalau nak korban kuda boleh tak? Ada yang tanya, boleh tak? Jadi
Jangan keliru antara boleh makan dengan boleh buat korban. Kuda boleh makan tak? Kuda boleh makan. Kalau kita dah semoleh dia tak boleh makan. Kita boleh makan dia. Saya jawab kena orang tu. Kuda tu elok makan yang bah. Kan? Tapi kalau dah mati, kita makan dia. Kuda ni boleh makan. Boleh makan. Tetapi buat korban tak dah. Tak boleh. Sebab dia tak masuk dalam kategori al-an'am, binatang ternakan. Tak masuk. Jangan confuse. Ada yang tanya tu, kangaroo boleh tak? Tiap-tiap tahun tanya. Mengharapkan ustaz tu jawab lain. Ada kena Datuk Mahdi kan? Datuk Mahdi Bizek kan? Datuk Mahdi yang Haliza Helmi lah. Dia pernah bincangkan saya tu. Ada orang tanya dia, boleh tak ustaz? Dia nak buat jamuan open house raya. Dia nak hidang komodo tu. Biar awak komodo nak hidang. Bukan biar awak boleh makan ke ustaz? Dia ada kategori biar awak yang boleh. Biar awak padang pasir yang dop tu boleh. Kan? Saja-saja nak cari biar awak tapi jalan tu cokor makan tapi tak. Kan? Ada kategori kan? Jadi tu jangan banding-banding kepala. Kan? Tapi ada setengah fahaman, dia menyembahkan tu pun dia kata korban. Kita kena korban, dia kata. Ada kaum-kaum tertentu. Saya tak saya sebut dah. Yang ketiga, pemberian, kesanggupan melakukan sesuatu, menanggung kesusahan demi untuk kebaktian, kasih, sayang, cinta dan sebagainya kepada yang lain. Sanggup dia. Contoh malam ni, sanggup dia korbankan lepak dengan kawan-kawan. Malam ni kawan banyak lepak ni. Sampai maghrib terlepak. Sampai dah malam ni Samsul Debat datang tempat dan kau hari-hari dia boleh tengok kau. Samsul Debat malam ni dah lama dia tak datang sini. Kan, tapi memang betul lah PKP badan kita tak boleh tolong lah, betul lah. Sedap makan kan. Ni malam ni pun saya yakin ni, walaupun baru start ceramah, saya yakin makanan ada ni. Macam mana nak diet terapek dah tuan-tuan. Tapi makan sedap betul kan tengah hari betul kan. Bertambah makan masa tu. Kan, yang keempat, orang yang menanggung penderitaan akibat sesuatu perbuatan, iaitu menjadi mangsa. Itu pun korban orang panggil. Dia berkorban untuk laki masa orang Minang tu elok. Memang elok budi bahasa. Tu sebab jangan salah tengok. Kan? Kereta besar, duit banyak. Melampuh duit Tu tak melampuh. Tahu banyak tu. Dia melempah-lempah tu biasa tu KL melempah. Melampuh tu kan. Macam tu. Jadi lawa betul kereta menjala kereta bila dia datang tu kereta besar. Pakai kod tali leher besar sejadah, la ilaha illallah betul. Contoh baru sehari kahwin dah dipijak bini tu. Berdarah kawan tu. Tapi dek sayang bercinta dah berapa tahun, kawan tu ada yang datang jumpa saya. Sampai kan orang nasihatkan dia, pergilah kau melapuk, pergi kau report ke pejabat agama. Tak. Saya yakin akan berubah. Ni muka bongkak ni. Saya yakin dia boleh berubah. Saya sayang kat dia tu. Tapi itu je orang cakap, sian dia jadi korban juga orang panggil. Dan begitu juga kan, orang yang manusia yang kematian kerana nahas disebabkan malapetaka dan sebagainya. Berapa ramai yang terkorban? Kan soalan kan. Tu orang KL lah cakap macam tu. Kan akhirnya terkorban lah tu. Kan apa yang 3 beranak yang tu berpaluk dalam kereta kan. Nak buat macam mana kan? Hati-hatilah. Kan orang kata itu orang kata dapat syahid apa? Syahid akhirat kan. Yang mana syahid akhirat ni dia dapat kesusahan, kematian itu macam sekso lah, macam tanah runtuh, banjir, tenggelam, lomeh kan, melahirkan anak dan sebagainya. Ya. Jadi itu antaranya lah. Tentang tu nanti kemudian lah tu cerita-cerita tajuk lain lah. Mana kena panggil lagi lain himpak. Ya. Dah bila dia sabut tahun 2000 apa last yang datang fizikal mungkin last 2017 lah. 8 boleh. Bayangkan tu. 4 tahun nunggu kan. Tak ada dah. Kalau tak ada dah, kalau tak sebab dah lama, dah lupa-lupa, baru panggil. Saya baik orang sini ingat lagi Samsul Debat. Saya sampai awal lagi dah tadi. Saya berhenti sekejap ke kedai depan tu. Kedai yang tepi jalan tu. Makin situ juga saya duduk, saya ingat. Dan lama tu dah kedai tu. Saya tanya, tak pergi masjid ke bang? Pergi, insyaAllah. Kejap lagi pergi. Ni suara pendek. Saya kata,
relax dan macam tak ada apa-apa kan. Itu pun itu kategori terkorban. Itu bukan korban, terkorban. Tapi apa pula pengorbanan? Untuk menyelami maksud pengorbanan, kita kena lihat bahawa dia bukan hanya sekadar ritual upacara keagamaan semata-mata. Tetapi kita kena melihat bahawa dia mestilah mendatangkan kesan kepada jiwa sanubari dan hati. Maknanya kalau kita tengoklah apa yang berlaku, kan, kata kerja membawa makna tindakan dan kemudian bawa manfaat pada diri kita sendiri. Iaitu contoh bila kita masuk korban, dia tanya kepada tuan imam, "Mam, agak-agak dah berapa dah? Tahun ni berapa ekor dah?" 9 ekor. "Mam, saya gonap and sekor lagi. Biar ada 10." Tapi bajet saya bagi ekor dulu. Badannya tengah cari lagi ni, dia katakan. Contoh. Saya lah kalau jadilah tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni dah dengar, dah umum orang ni, seorang ibu yang berhati mulia dah bagi van jenazah. Jangan tunggu sahabat kita, siapa nama bang? Hasnul. Jangan tunggu Hasnul ni WhatsApp. Tanya, berapa lagi nak? Untuk bahsuai dalam tu berapa lagi diperlukan? Berapa lagi diperlukan? 20,000. Selesai lah malam ni. Takkan tak boleh selesai malam ni. Tak payah WhatsApp, malam ni juga bagi. Berapa nak cakap? Betul tak? Betul ke tak? Apa sanyap pula? Tanya betul tak? Kan main lagi cerita kan? Janganlah minta lagi ke yang dah bagi 160 tu. Kan? Iya betul. Ini saham berterusan. Sebab apa? Van jenazah. Saya tengok bakal jenazah ramai malam ni. Betul tak kan? Kan, nak menongkit langit kan, oh tak ada, saya lambek lagi Ustaz, jangan cakap kan, betul tak? Dan bayangkan setiap kali orang guna, setiap kali urus jenazah kan, mengalir pahala untuk kita kan, masuklah sumbangan apa lagi kan? Keluarlah 1,000, banyak lah tu, gilo tu, gilo kau bah 1,000 bagi, betul balik kolang ada lah ayat kan, pulut dakap lah, lipan lah, Panadol. Arsenal dah kono lah tu sebab Panadol. Dahsyat dia orang ni, istilah dia ni dahsyat kan. Iya ni cakap betul ni. Jangan banyak cerita. Tadi tanya Arsenal, bagi nombor akaun. Masuk kan, transfer. Ya. Malam ni saya umum lah, saya sumbang 1,000. Ya? Masuk. Jangan lupa minta. Jangan. Kau tak minta, aku pun tak tahu apa dia. Kan, ya. Jadi yang lain bagi. Cukup kan? Lagi, kalau ada beberapa orang lagi, 200 pun cantik dah tu. Bagi. Yang penting selesai. Ya? Malam ni camah bayar berapa? Tak, saya tanya betul ni. Tolaklah duit camah tu, bagi tu. Kan? Apa susah kan? Ya? Tu kan, jalan kan. Aku ni macam wakil rakyat pula dah ngomong. Tak ada lah. Tapi betul. Bagi. Ada peluang dong, bagi. Sebenarnya ada sebab tu. Allah bagi ruang dan peluang kat kita. Bukan semua orang dapat peluang tu. Kita tengah jalan tiba-tiba, time ni lah dia datang. Kita kena makan. Datang dah cik ni buat tisu. Alah. Time ni lah kau nak datang. Dia dah mula dah terabur-abur. Kau ada kocik? Kocik tanya. Tahu yang kocik soalan? Kocik tak ada. Tak ada, yang kocik bab besar. Cuba kalau kita nampak ada budak datang nak minta sumbangan, tolong. Dek, sini. Oh, macam tu lah panggil. Melangkau daripada. Dek, sini. Apa hal ni? Tak ada lah ni. Nah, ambil RM10. Nah, ni lagi RM2 kopi minum. Dah tak rupa orang kau dah. Ni RM2 kopi minum, RM10 masuk dalam tabung. Masih cik. Nah. Jadi bila kita buat tu, bukan tujuan nak menunjuk, salah satunya kita buat mudah-mudahan terbuka hati orang lain pun nak menyumbang. Kita jangan fikir, alah, kenapa lah time ni kau nak datang, dia nak makan potong betul budak ni. Tak. Sebenarnya Tuhan saja datangkan dia nak tengok kita respon macam mana. Kadang-kadang kan dia ada satu ni tau, ada satu ilmu budak tu yang minta tu. Kita waktu masuk kat mesin ATM tadi, budak tu tak ada. Baru cucu, dah togak dah. Masa bila dah sampai. Kan?
Sebenarnya apa tu? Allah saja nak uji kita. Dan bila kita cucuk duit, keluar, ni nak budak ni nak minta ni berapa dia nak bagi ni. Kan? Tak apa, bagilah berapa yang ada. Tanya, dek, kadang-kadang Zab bagi. Ni tak, tanya banyak ni. Kau dah mana? Surat dah, surat. Kau ni tak sekolah kau? Ni betul, salah tau time ni. Ni waktu sekolah ni. Kau ni, duhai, apa nak jadi dengan kau ni? Mana surat? Tunjuk. Betul ke surat ni? Macam tipu saya ni. Astaghfirullahaladzim. Betul ni? Nah, berapa bajet nak buat ni? Nak buat mahat ni berapa? Tak tahulah, dalam 100,000, 200,000 macam tu lah. Saya tak ingat lah, cik. Yalah. Okay, Assalamualaikum. RM1 pun tak dia bagi. Tanya kau banyak ni. Kadang ada orang macam tu. Tak payah macam itu. Nak bagi. Kalau tak nak bagi, senyum. Jalan. Ini dah lah tak bagi. Kan? Ni bohong ni. Nipu je kerja. Jangan. Kita bagi tu insya-Allah dah sampai lah ke Allah Taala. Kan? Keikhlasan tu yang penting. Kan kalau kita tengok macam kalau kita tengok pengorbanan dalam sudut yang lain termasuklah mak ayah buat pengorbanan untuk anak-anak. Kan berkorban. Minggu ni balik tak anak dan ni dong anak balik jam tiap-tiap minggu jam sekarang ni. Tak cukup nak raya tu terkejut sampai tak berhenti raya. Kan? Lepas tu tiap-tiap minggu mesti mengawan pula tu. Ada yang nikah. Sabtu ni ada tak ni kahwin? Ada tak ni kahwin Sabtu ni? Ada kan abang mesti mengawan. Aduh ya kan. Jadi seminggu balik. Melakon dengan ni 9 lebih kurang je. Pantang ada sabab baliklah. Kan? Ayam bertolu balik, kucing beranak balik, semua balik kan. Iya. Orang lain ada musim-musim, kita tak ada dah. Kau jap balik kan. Jadi mana kata mula dia, anak dia nak balik ni. Sanggup ni keluar duit belanja. Bang pergi beli ni abang, beli ni. Habis duit tu. Licin. Keluar beratus, 3-400 barang mahal kan ni. Ayam pun mahal, ayam lagi mahal pada lambu sana ni. Jangan macam tu lah. Payah nak jumpa ayam kan ni kan. Apa tak pergi tengok kat pasar raya tu kudung ayam. Dia nak kopak jual kan, apa tinggal ayam tu. Kan yang satu tu poho je pula kan. Dah dijual macam tu. Sekarang dulu masa kita kecil-kecil main bawa robot poho. Bawa robot kopak kita tahu dah hampir satu kopak, ada satu kopak tinggal. Tak masuk domba dah. Pek poho habis, mesti alung dapat, angah dapat. Kita yang kecil-kecil ni tak dapat dah. Tinggal isi je. Yang seorang tu bawa robot lah buntut ayam tu. Kan dulu macam tu, sekarang boleh kopak ya pula. Kan boleh poho ya pula, habis poho ayam. Isi semua buang budak-budak sekarang, boleh pilih. Orang marin tak ada lah, mana yang ada lah, licin jilat kan. Jadi habis duit. Bagilah anak makan. Mak dah masak dah. Dia lepas tu dia fikirlah tu, alung kau mak makan apa? Angah makan apa? Atih makan apa? Yang seorang masak kicap. Yang seorang ramah daging sap merah. Yang seorang ramah asam pedih. Yang seorang sak lemak cilapi. Kan? Yang seorang nak ikan semilang tu. Ni sembilan dengan Melaka ni ikan semilang tu ikan keli. Kan? Peduli apa kan? Sembilang lah tu. Banyak je. Ini keli lah sekati dan lah kembangan tu kan. Masak kan? Kita pun bagilah makan. Anak makan licin, ya Allah, sadap emak. Emak berkorban masak. Bercakang mata dah sampai pukul apa? Pukul 3 pagi masak. Tunggu anak balik seorang-seorang, habis licin. Kau tuntang piuk tu habis licin, tak ada tinggal sikit pun. Mak balik lah mak, Assalamualaikum. RM1 pun tak diulur. Hajar punya anak. Memanglah mak tu tak kisah, tapi faham lah kan. Ni mak adik belanja lah, apa lagi cik mak kan. Hai kau. Nama asibu lah orang banyak lah. Macam tu lah mak. Mak macam tu lah ayat Mak doa kan tak pernah putih doa mak. Mak hari-hari doa siang malam semua doakan kau. Pek sibu macam tu lah ayat Mak doakan alung ya. Yalah selalu doa kau. Itu makna duit tak dapat. Tapi seorang ibu dia macam tu lah, tak ada sampai hati dah. Untuk anak tu tetap siapkan ya. Kemudian begitu juga mengenah diri. Berkorban ni juga mengajar kita mengenah diri. Tengok apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim. Apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim, macam mana Nabi Ibrahim kita tengok. Mimpi Nabi Ibrahim, mimpi, didatangi mimpi supaya diarahkan supaya menyembelih anak. Itu yang ada seorang sarjana kat Malaysia ni.
perempuan tu. Glamour lah perempuan tu. Dia khabar mimpi Nabi Ibrahim ni mimpi setan khabar. Ada seekor tu lah. Dia bukan seorang tu, dah seekor. Tak siapa tahu orang kan. Bukan Malaysia kan, Zimbabwe ke Venezuela, tak tahulah. Macam tu lah khabar. Jadi orang macam ni hati dah tak tahu nak khabar apa lah. Buta ke apa tak tahulah. Kan? Jadi dia tak baca sirah betul-betul. Kan? Jadi Nabi Ibrahim kenapa diuji macam tu? Macam kita lah kadang-kadang diuji oleh Allah Ta'ala. Mana nak cari ni? Mana nak cari anak dia nak cari anak kita pun carilah, pinjam dengan orang ni, pinjam dengan orang ni, pinjam dengan orang ni, pinjam dengan orang ni, dapat nak bantu anak kita ni. Baru nak bantu tiba-tiba anak dia cakap, bah dah settle dah bah. Dah settle, ada orang dah tolong dah ni. Rupanya ada peruntukan untuk settlekan bayaran untuk belajar ni. Oh ya ko, alhamdulillah. Cabaran pada duit yang dah dapat tangan tadi. Itu ujian lah. Tadi dia minjam dengan orang. Dah dapat, orang ni bagi. Sekarang selungguk duit patut bagi ke anak. Anak pula cakap tak payah bah, dah settle dah. Dah ada rupanya. Ada bajet. Dia tadi nak cari yuran pengajian. Kan? Rupa-rupa universiti tu ada perbadanan, ada baitul mal dekat dalam universiti. Macam UiTM dia ada. Mana anak-anak yang susah, kerana baitul mal dia tolong bayarkan yurannya. Bayar yuran dan belanja dia settle. Jadi bah tak payah dah bah. Oh ya ke? Duit yang ada tu ujian. Yang dia dah kutip dengan orang tadi. Kalau dia kuat, dia pergilah pulangkan balik ke orang. Dia pahala kan kau nak minta apa dah selesai. Terima kasih banyak. Sebab anak dah dapat. Oh ya kau. Kalau apa-apa cakap lah. Nampak? Kita pono bagi. Tapi kebanyakan orang tertewas. Tak apalah dah halang. Nampak? Malam ni dah non table dia cakap dengan kawan dia. Itu ujian tu. Duit orang terasa macam duit dia. Nampak tak? Dia minjam tadi tu ujian. Dan kalau kita tengok tanda-tanda akhir zaman, salah satunya orang yang memberi pinjam segan dengan orang yang meminjam. Dia nak minta aku tidak. Dia minjam itu muka tak ada lah malu dah. Beryo-yo minta. Dan nak minta balik ni nampak handa pula. Tudung baru. Motor baru tukar pula tu. TV besar. Nak minta ke tak? Assalamualaikum Leha. Bukan nama sebenar. Kono Cik Leha ya. Leha nak tanya lah. Tanyalah apa hal lah. Macam ni lah. Dia peluk dekap lah. Apa hal lah. Tak ada. Ingat tak marin kau pinjam duit dan 500. Dia ingat dia nak lah minta balik. Ada ke dan pinjam? Tu tak teraya tu. Dia tanya lah kita balik. Ada ke aku pinjam? Itulah salah satu Jadi ujian. Duit ni semua ujian. Orang yang beri itu pun ujian. Orang yang menerima pun ujian. Orang yang meminjam duit, orang yang berhutang tapi sengaja tak bayar. Dengar saya cakap Orang yang meminjam sengaja tak bayar, akhirat besok dia akan dihimpunkan sama dengan pencuri, perompak, penyamun sekali. Sebab perompak, penyamun memang ambil orang harta orang, memang niat tak nak pulang. Apa beza dengan orang yang mencuri ni? Orang yang berhutang, apa beza? Sedangkan orang yang memberi pinjam tu kadang-kadang dia pun dalam kesusahan ni, tapi dia bagi jugalah. Mudah-mudahan dia mungkin boleh tangguhkan dia punya kesusahan, dia boleh tangguh lagi tu. Ambil lah. Tak apalah kau pakai lalu, tapi kau jangan tak bayar lah. Dan memang nak pakai duit kat ni. Tapi tak tagak-tagak tipu Ada orang macam tu. Tapi saya dah cek Bukit Senggih tak ada tempat lain. Ya. Jadi Nabi Ibrahim bila dapat mimpi itu dia tanyalah pada isteri dia, wahai isteriku Siti Hajar. Tengok, compare kan isteri ni. Abang mimpi. Kenapa Nabi Ibrahim diuji? Suruh sembelih anak dia. Kenapa? Sebab Nabi Ibrahim dan Siti Hajar payah nak dapat anak. Macam mana lah kan? Bertahun-tahun, boleh-boleh puluh-puluh tahun tak dapat anak. Sekali dapat anak pula. Dapat anak pula, tak dapat duduk sekali, berpisah pula. Dah dapat duduk sekali, Allah Ta'ala perintahkan suruh sembelih pula. Jadi, itu bukan satu benda yang mudah. Ujian, itulah namanya ujian. Bagaimana kamu boleh menyatakan yang kamu beriman sedangkan kamu belum diuji? Itulah. Jadi bila diuji macam tu, bukan senang nak berkorban kerana seorang anak yang terlalu dikasihi. Jadi dia pun tanya pada isteri dia, wahai isteriku, aku dapat mimpi kena sembelih anak kita, apa pandangan kau?
Maka jawab isterinya, wahai suamiku, seandainya mimpimu itu tidak disertakan dengan perintah Allah, maka anggaplah ia sebagai mainan tidur. Tapi seandainya mimpimu itu disertakan dengan perintah Allah, maka laksanakanlah ia. Macam cuba kalau kita suaminya, abang mimpi tadi abang mimpi tadi kau nak sembelih anak kita, apa pandangan kau? Membuta tu tengah hari, mampu yang babit dengan orang tu. Contohlah, tak, sebab mimpi kita tak sama dengan mimpi Nabi Ibrahim, kan? Tak sama. Jadi betapa tabah seorang isteri boleh menasihatkan keadaan sedemikian. Kemudian nak double confirm, tanya pula kat Nabi Ismail, wahai Ismail, ayah dapat mimpi kau nak sembelih kau, apa pandangan kau? Wahai ayahandaku, kalau itulah perintah Allah, laksanakanlah ia. Sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Macam tu sekali lah. Cuba kalau anak kita, halo, abah dapat mimpi kau nak sembelih kau, apa pandangan kau, Long? Alung tenang ya. Macam ni lah, bah. Kalau nak sembelih, elok sembelih hangah, daging lebih tu. Lopeh nyawa kau ya. Macam tu kita lah, kan. Makna tak sama kita ni, kan. Tak rapik lah kita. Kalau berkorban tak ada sampai menyusah diri kita. Itu poin yang paling penting sekali. Kita kalau berkorban, buat sesuatu, dia takkan sampai menyusahkan diri kita. Contoh orang perempuan saya nak tanya. Orang lelaki diam. Kat rumah ada 5 biji kereta. Nombor 1 Alphard. Nombor 2 Camry. Nombor 3 Toyota. Toyota apa nama lama tu? BMW. Vios. Vios. Yang kau ambil lah HRV. Yang kelima, saya tak patut sebut je nama tu, dia tak tajuk macam kita malam ni. Yang kelima, Proton Saga yang Dr. Mahathir rasmi ke Jambatan Pulau Pinang makin. Punya lama lah Proton Saga tu. Okey. Ada orang datang, tolonglah kak, nak pinjam kereta boleh tak? Rumah nak beranak mana dah. Boleh tak nak pinjam kereta satu? Agak-agak saya nak tanya perempuan, jawab. Kereta nombor 1 tadi kau atau kereta nombor 5 bagi pinjam? Cakap? Nombor apa? 4. 5, tembak lah. 5, tak ada. Itu contoh pun 5 jawab. Nampak tak? Memang tu jujur, memang kita akan bagi yang tanya. Kau pakai ni Proton Saga ni, elok lain ni. Tapi satu dia ada 2 pantang. Dia pantang larang pula apa benda Yang pertama, dia gia tu kau goyang sikit. Gap. Tu gia 1 tu. Iyalah. Apa tu? Yang kedua, break itu kadang-kadang tak makan, tapi insya-Allah lah. Langsung tak jadi minjam gila betul, break tak makan bagi minjam kat orang. Tahu betul kan? Tak, kita macam tulah. Bukan cakap orang lain, termasuk yang bercakap ni. Kadang kita tak kuat nak bagi benda yang paling menyusahkan diri kita. Tak kuat dah. Kan? Jadi dalam keadaan itu, Nabi Ismail siap cakap, wah ayahandaku, nanti kalau kau nak sembelih aku, kalau kau dah letak macam ni pisau tu kat leher aku tu, kau ambil kain kau tutup. Dan satu riwayat kata, kau ambil kain kau tutup mata kau, sebab takut kalau kau nampak aku, kau tak sampai hati. Macam tu sekali Nabi Ismail aja. Dan pada ketika itu, masyarakat keliling semua marah. Gila Ibrahim ni. Anak dia nak disembelih. Semua orang kata dia gila. Apalah, besok lain kali jangan-jangan kita pula disembelih. Tu ayat orang. Nak beritahu apa? Nak beritahu dekat semua orang pengajaran dia, bila kita buat baik, belum tentu semua orang akan sokong. Buat ceramah kat sini salah. Apa tak baik kat dalam? Tentu pula. Aduh. Kenapa tak ada penceramah lain kau? Seorang gitu pula. Dia akan ada tu, dia akan petikai sampai ke sudah. Dia ada seorang tu. Dia ada yang benda tak setuju dengan JK masjid ni. Itu tak betul, ini tak betul. Adakah kapet color ni boleh? Kau nak pilih lah yang elok, yang torang sikit. Contohlah. Cara nak bagi dia diam senang ke? Lantik dia jadi JK. Sonyap lah. Lantik ya. Saya kata lantik kau sebagai AJK masjid. So bangang dah. Tak ada apa cakap dah. Iya.
komplain banyak. Dia tak tahu orang mesyuarat macam pecah-pecah kepala dia mikir, kan? Iya. Macam mana, kat belah mana elok suai, alhamdulillah. Buat. Dia akan ada. Jadi bila orang petikai kita baik-baik, itu biasa. Petikai buat jahat tak ramai pula, yang mengutuk ramai. Bila buat baik, ada macam ni, ada kau buat kenduri macam ni, ada kau pasang kemah macam ni, ada je lauk tak sedap, semua komplain. Nabi kalau pergi rumah orang, Nabi kalau pergi makan jamuan, Nabi akan makan sikit. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Tu Nabi. Kita selagi belum kenyang jangan berhenti, tu kita. Nek berhenti perut. Menteneng tu menteneng. Menteneng ni dia tapek je. M-E-N mentapek dah, menteneng lah. Tak ada eja-eja dah. Kan? Sampai tersandar lah, nampak biru, kojap kuning macam tu. Memang dah. Balik. Tu makna tu teruk dah lah tu. Tapi nak bagi tahu, kita pergi makan rumah orang, makan sikit. Makan kenduri kan, ambil sikit. Paling kesian dengan sampai kenduri tu terpaksa letak budak jaga sukat. Skotul. Nah. Parah, dia jatuh kan. Jadi kita pula cuba disiplin dengan kita, ambil sikit. Sedap lah, pergi ambil lagi. Tentu ni membubu nasi. Sap. Tak sedap. Apa? Tu sebab suruh ambil sikit. Kau sedap, ambil lagi. Nampak tak? Iya. Kawan tu pula merondang itik. Sedap betul. Orang beban mula tu ada. Tak makan itik. Nyampah. Kau pergi bayangkan paruh tu musuh. Memang yang sedap daging itu. Iya. Berapa jam? Dia kalau kita masak rendang itik, jangan kau pakai dia itik. Kau ayam kampung. Lain macam pohon panjang banget tu nampak dah. Iyo, sedap lain macam ayam ni tu. Dah habis licin kamu cakap. Masa saya kahwin mungkin. Masak lemak cili api kau bau. Iyo, habis licin sedap betul. Jangan cerita dengan orang tu kau bau. Dah habis balik kan bau tu. Sedap betul lembu tadi kau bau, Dah. Iyo. Tuan-tuan cuba lah sak lemak cili api gulai kuning tu kan. Kau bau main sedap, nekmat yang sedap, mengeletek-letek nyawa sedap. Tentulah lah. Tentulah. Kan? Balik cerita tadi Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim bila nak sembelih tadi, dia buat sampaikan Nabi Ibrahim nasi riwayat kata Nabi Ismail dia bagi baju dia kain, nanti bagi kat ibu, kalau ibuku merindui aku, maka bagilah dia baru supaya hilang rindu. Nabi Ibrahim nak sembelih, ada satu riwayat kata tak sampai sembelih dah ada datang dengan seekor kibas, sebab Allah nak uji dia bersungguh-sungguh benar dah nak sembelih tu, Allah gantikan. Dan satu riwayat memang betul dia buat dah letak dah dekat leher Nabi Ismail tu, dah dia target dah ada aim nak kat mana, tutup mata tu. Bila dia sembelih tu terpocik darah kena kat badan tu, dia dah mula mengotak-ngotak. Dan Nabi Ibrahim buka, rupa ini sembelih tu seekor kibas. Masa itulah Allah nak bagi tahu sungguhnya Allah nak menguji, nak tengok sanggup tak. Itu sebabnya kita kata kita sayang Allah, tapi kita tak buat apa yang Allah suruh, maka cinta kita dusta kepada Allah. Kita kata kita sayang Nabi, tapi sunnah Nabi kita tak amalkan, maka kita dusta yang kata kita sayangkan Nabi. Cuba tengok dalam sehari apa sunnah Nabi yang kita buat. Contoh macam kita letak selipar kat luar kan, sunnah Nabi paling senang. Selipar kita ngadap keluar, sunnah Nabi tu. Nabi memang selipar Nabi, sepatu Nabi ngadap keluar. Habis letak. Tak kira lah selipar capal jenis apa pun, pakailah kasut ke apa tapi ngadap keluar. Ini tak ada kau. Kasut kau ngadap keluar macam Jepun ni. Jepun fikir. Kan? Jepun dengan Nabi siapa lahir dulu? Nabi dulu. Nampak tak? Apa lagi? Wangi-wangian sunnah Nabi. Pakai tak? Jangan kalau kita ni wangi-wangi tapi kita terlupa nak niat ini sunnah Nabi, rugilah kita. Kenapa aku pakai wangi-wangian ni? Sebab Nabi pun suka wangi-wangian. Tak kisahlah jenis apa. Kan? Jenis ni aku suka ni. Sebab apa kau pakai? Aku pilih yang terbaik. Kenapa lah? Sebab Nabi pun pilih yang terbaik. Aku pakai warna putih sebab apa? Sebab putih tu warna Nabi. Nabi kalau Nabi pakai jubah apa? Nabi pakai yang putih. Kan? Contohlah. Jadi makna kata kita sayang Nabi tapi kita buat tak?
apa yang Allah suruh kita buat? Tak, tapi yang Allah tak bagi itu yang kita buat. Dah korban dah. Jangan kita berebut bahagian. Dia pokoknya dia di department tu. Pam, zap belakang Dan. Yang melapah tu. Tang. Dan punya. Betul kan? Tu salah tu. Jangan buat kerja macam tu ya. Jangan. Timbang-timbang cuma boleh lah. Kok boleh lah mam. Nak bagian nanti Dan tengok kalau boleh hejaskan. Macam tu tak apa. Ni pap dia ambil elok. Dan punya. Tak payah dah tiap-tiap tahun Dan punya. Dah ada pegang bahagian. Kan? Unta tu lidah tu. Bahasa robot lidah unta. Sup lidah unta. Tahun depan kita target unta sekor. Buat senyap. Tak ada lah yang pandainya mau leher panjang dah teh ke bawah mana satu nak beng. Kono lah panggil yang pakar kan. Dia bukan pisau biasa boleh pakai tu kan. Iyalah. Tak kisahlah kau nak merasuk kan. Jadi mana kata pengajaran nak bagi tahu sifat rendah diri kita dalam tindakan mengorbankan tu. Pengorbanan tu jangan cakap kita besar mana. Besar hebat mana. Dalam satu kisah dulu seorang nama dia Samnun. Bukan Samdul no, Samnun. Salah tu. Samnun ni dia berkahwin pada dia usia tua. Dia berkahwin pada usia tua, kahwin dengan perempuan tua juga. Alhamdulillah mengandung perempuan tua ini. Jadi jangan terkejut kalau sudah tua-tua masih mengandung. Kan? Tak ada mana Ustaz, dah expired siapa cakap. Tiba-tiba hilang geng mahaban seorang. Mana payah dah? Dia mabuk. Mabuk lagi kau. Pueh dia mencari buah mangga, tepek macam kundang nak datang tak musim tu. Pueh cari. Dah lah tua macam tu pakai baju besar tu pula tu. Macam tu. Aduh, mengelapa-ngelapa dah. Nah. Bukan baju binatang, baju pregnant. Baju kelawar pakai ayo kan. Tapi macam itulah. Kan? Jadi bila Samnun ni dapat anak, dah tua-tua kahwin, bini mengandung, dapat anak. Sayang betul dekat anak. Kemudian pada satu malam dia bermimpi. Dia nampak sekumpulan manusia mengikuti Nabi Muhammad SAW bawa panji. Bawa panji liwa ulham tu. Ramailah orang ikut. Lalu kemudian ada satu panji tinggi, bercahaya. Ini siapa pula? Ini adalah golongan sekelompok. Ramailah tu. Sekelompok ini adalah kelompok orang yang terlalu sayang kepada Nabi Muhammad SAW, mencintai Allah dan Rasul dengan seikhlas hatinya. Seronoklah dia ada dalam grup tu. Tiba-tiba satu malaikat tarik dia keluar. Kau tak layak duduk di sini, dia tarik dia keluar. Kenapa pula? Aku sayang Nabi, aku sayang Allah, aku sayang Rasul. Seikhlas hati aku. Tak. Sesungguhnya engkau terlalu sayangkan anakmu sehingga kamu terlupa lebih daripada Allah dan Rasul. Bila jadi macam tu, dia kata kalau begitulah keadaannya, aku rela berpisah daripada anak aku. Kalaupun anak aku tidak ada di hadapan mata aku lagi, aku tidak akan kecewa demi cintaku kepada Allah dan Rasul. Tiba-tiba dalam mimpi dia tu dia terangah, musibah dia dengar. Lepas tu dia terbuka mata, rupanya dia terangah orang menjadi musibah. Kenapa? Anak kau mati jatuh daripada bumbung meninggal. Dia senyum, dia kata apa? Aku gembira sebab apa? Kalau itulah caranya Allah nak mengalihkan kecintaan dan kasih sayang aku ni kepada Allah dan Rasul. Jadi itu sebabnya, bukan kata kita suruh gembira, nak kita faham. Kalau anak kita diambil nyawa, aksiden dan sebagainya, Allah dah tulis kemalangan dia macam tu. Allah ambil nyawa dia usia muda. Tapi kita kena faham satu, Allah lebih sayangkan dia. Allah uji gitu, kenapalah tak ambil nyawa Dan dah tua. Yang muda lelo ni yang kau ambil, ya Allah napa? Jangan bertikai. Itu bukan cara kita orang Islam. Orang yang beriman kan macam tu dah. Nak baik macam mana? Saya reda lah. Nak baik macam mana? Nangis boleh nangis. Yang tak boleh melulung, meratap, tak boleh. Itu Nabi dah pesan dah tu. Ada seorang tua tu mata ratap kan. Kenapa lah ambil nyawa anak aku kat kubur ni? Nabi tegur dia, janganlah kamu sampai meratap. Nabi tegur, kau tahu apa ada sawan? Dia tak tahu tu Nabi. Nabi pun senyum, Nabi pun berlalu. Lepas itu kau tahu tak siapa yang kau tegur tadi tu?
yang tahu kau tadi. Itulah Nabi. Lari malah dengan ajar Nabi balik, dia minta maaf. Nabi beritahu lah. Itu sebabnya semua ni ada ujian. Bak kata orang cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang orang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada dugaan dan ujian. Aduh, ujian dan datang. Aduh. Malahan ada setengah ulama berpandangan, kalaulah kita ni 40 hari berturut-turut tidak diuji oleh Allah Ta'ala, percayalah sesungguhnya kita jauh daripada rahmat Allah. Mesti ada ujian. Dekat Mantin 10 ekor lembu tahun tu, saya ingat tahu sebelum PKP mungkin. Seekor lembu tu terlopek, dia meloncek pagar tu lompat. Pagar tinggi tu. Bayangkan macam mana dia boleh buat tu. Punya azam main lembu tu. Khabar binatang betul lembu ni. Betul lah binatang kan? Nah kan, binatang betul lembu ni. Itu arwah abah saya lah punya ayat tu. Naik motor, brake emergency. Saya ingat balik pilah, balik kita kikir. Zoom, binatang betul lembu ni. Saya cakap, abah memanglah lembu tu binatang. Betul lah abah cakap kan. Salah alat tu. Abah tu macam tu lah ayat Aduh ya. Kan? Jadi, mana kata ujian kepada kita ni nak ajar kita supaya tentang rendah diri. Ada duit, pam, keluarkan, bagi sumbangan, bantu. Kita korban ni berapa ribu orang, berapa ratus orang, berapa ratus keluarga yang mendapat manfaat. Bayangkan, Dan kehilangan sifat rendah diri dalam tindakan pengorbanan akan mencemarkan erti hakiki pengorbanan. Belagaklah dah. Saya minta tolong Mam, dalam 10 ekor tu yang ada sekarang tahun ni 10 ekor, yang 3 ekor yang saya bagi tu tolong umum sebelum sembahyang. Tolong umum. Ada orang dia pesan, tengok hamba Allah yang kek Seremban tu. Bukan orang orang Seremban lah, tapi di Seremban dia buat jasa. Saya tak pasti dia orang Seremban tidak. Mungkin lah, ada lah. Kono-kono ni 9 tu ada lah. Dia kata, ada tak tanah? Dia kata, kenapa lah? Saya ingat saya nak wakaf lah untuk mak saya. Dia tanya. Bila dia nak wakaf untuk mak dia, ambil satu tanah, nilai tanah tu 5 juta lebih. Dia bayar 5 juta lebih. Kemudian dia berkos pembinaan masjid, dia bagi 50 juta lebih. Terbina lah Masjid Husin Seremban 2. Siapa yang pernah pergi Masjid Husin Seremban 2? Cantik. Masa dia beli tanah tu, dia wakafkan tu, alang-alang tu saya nak ada tak tanah lain? Wakaf untuk saya sekali lah. Ambil satu tanah lagi 6.5 juta. Kos pembinaan 100 juta lebih. Masjid Bandar Baru Senayan yang ramai yang pergi rombongan ambil gambar. Ramai datang ambil gambar ramai. Ambil gambar. Kan? 100 juta yang paling mahal sekali tu apa? Ada dah dalam masjid tu satu petak khas, kalau dia mati dia dah pesan tanam dia kat situ. Kita pengusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur. Kan? Tapi bukan cakap sama lah yang cakap ni pun. Tapi tengok dia siap satu petak. Dan kemudian di Langkawi ada satu lagi, dia wakafkan untuk isteri dia, Masjid Aisyah di Langkawi. Pun sama. Dan dia pesan, jangan beritahu sesiapa tahu saya sumbang, tapi benda baik orang tahu. Saya tak payah sebut lah siapa, tapi ramai yang tahu siapa. Nampak tak? Jadi itu sebabnya dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian pada harta yang dicintainya. Dia bila sebut fasalli rabbika wanhar, salatlah dan sembelihlah. Salat tu pun susah. Dengan tahap Nabi 9 kali tu naik minta kurang diskaun daripada 50 waktu sampai jadi 5 waktu. Rupa-rupa payah. Nabi Musa kata, itu pun payah umat kau nak buat. Payah. Rupanya yang paling payah adalah rakaat yang paling sikit sekali. Hujung ke hujung payah. Siapa datang maghrib, baliklah kejap datang balik. Ada harapan tak datang balik isyak tu. Ya, nak pula tololap pula kek sofa sampai ke pagi. Settle. Iya, dua solat. Mula ke hujung, betul tak? Tapi subuh yang paling tu sebab Sadih Bilal tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama.
Bukan sinilah. Ni bukit lain. Bukit Senggir okay, steady tempat lain. Allah jauhnya lah, sian. Orang tak ada. Dia pula saya pandang lah, imam nak sakit paut pagi tu. Imam tak datang, sudah mana pula, siapa pula jadi imam. Yang seorang tu pula dah sampainya, dia tinjau ke tingkap tu. Lah, dia seorang ni mampu dia jadi imam. Balik deh. La ilaha illallah. Oh, sah betul. Contohlah. Iya. Tu sebab kena buat dah. Ni anak-anak muda ni ramai kita buat pertandingan azan. Azan kategori subuh, azan kategori maghrib. Tengok. Galak ni orang. Datang dia pontang apa dia komen-komen sikit, budak tu belajar buka mic on. Dia pun azan maghrib. Allahu akbar, Allahu akbar. Maghrib. Subuh tak bangun jam tu dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Subuh jam tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wah, maghrib. Budak main takraw, kolang kabut balikin. Mampulah baharan magahan. Jadi panjang, jangan sampai habis azan. Dia copek kalau sampai lu sebelum habis azan ni. Ha, kita lu macam tu lah. Budak sekarang pun peduli. Relax, ada kat kot takraw. Orang azan dah ni. Tapi kalau sebut asyhadu an la ilaha illallah. Oh, macam tu lah. Maghrib. Hayya 'alas salat. Maghrib. Subuh. Hayya 'alas salat. Salat. Mari salat. Ni hayyalah solat. Alalap. Yang paling penting, as-salatu khairum minan naum. Orang lama dia tahu tu. Naum pendek. Solat itu lebih baik daripada tidur. Apa? As-salatu khairum minan beralun lalap lah orang. Ya. Jadi buat betul. As-salatu khairum minan naum. Tak tahulah manggil ke tidak tu. Kan? Tak, contohlah. Jadi pengorbanan yang kita buat, nak buang sikap ego, tamak dan pura-pura, buang. Perasaan rasa tinggi diri, tak ada dah. Duit kita banyak, kita keluarkan korban sebab apa? Sebab kita tahu rezeki ni Allah bagi. Bukan kita punya. Kalau kita rasa kita punya, tu yang kita kerakut tu. Nampak tak? Kenapa hamba Allah tu boleh bagi 160,000? Gilanya kerja kalau orang biasa fikir. 160,000? Penjenazah? Lah. Macam Datuk Wahdi tu, dia tak sabut tu. Ni saya sabut malam ni. Saya baca, orang kata baca lah. Dia bagi 10 ambulan untuk bantu Palestin. 10 ambulan bagi. Mbak, kau fikir lagi pula. Ni bagi jenazah 160,000 sebab dia dah mula rasa. Dia dah rasa dah lazat sedekah tu. Saya makin mak masuk ke Madinah tu. Tengah minum. Lepas makan tengah hari dengan mak. Okey, hotel Movenpick. Saya cakap, mak, rasa-rasa nak sedekah lah, bawa keluarga kita pergi Makkah lah, pergi umrah. Mana yang susah-susah tu nak bawa pergi. Kau yang main-main di Madinah ni, kau dah cakap kau kena buat. Iyalah, cakap nak buat lah ni, kawan. Tahun 2019 tu lah, baru dapat buat. Hujung 2018 ke awal 2019 tu lah. Masa tu kira 5 boleh orang. Monong. 5 boleh. 2 monong. Yang pertama saya, kedua buku akaun tu. Monong. Masa tu memang terdengar kat telinga ni, setan ni bisik ni. Padan muka kau. Kau ceramahkan main lagi kan.
sedekah tak pernah miskin kan orang. Ambil kau. Contohlah. Tolong tu. Dia kata, saya manusia biasa. Saya pun cakap, Allah Akbar. Tak apalah. Lantaklah. Keluar duit. Bayar. Bayar. Tapi bila sampai dekat KLIA, di KLIA kan airport, tengok semua pakai kain ihram, semua dah siap, family hantar kan. Masa tu separuh dah hilang dah perasaan duit habis tu, hilang. Separuh ya, tak habis lagi tu. Pun hilang separuhnya. Tapi bila sampai di tanah suci, bila jejak air kaki masing-masing semua mengalirkan air mata, tak sangka ada seorang tu dah masuk senarai insolvency dah, bankrupt. Jadi nak pergi tu kena ada penyamin apa semua kan, rayuan apa semua, ada jaminan kena bayar 2,000 2,500 itulah. Kan bila sampai ada seorang tu tak pernah pergi luar negara pun, sampai kali pertama naik kapal terbang pergi Makkah. Dia punya menangis. Saya boleh tengok air mata masing-masing mengalir. Hilang perasaan duit habis tadi, tak ada lantak lah, dia tak kisah. Rupa-rupa balik ke Malaysia tak sampai 3 bulan, Allah ganti balik duit saya. Masa tu tak adalah cakap mujur balik modal, tak ada dah. Masa tu saya cakap apa tau? Saya kata apa dah mati? Siapa lah lagi aku nak tolong ni? Tolong jangan angkat tangan. Ya? Ni contoh. Contoh lah ya. Tapi betul. Dan insya-Allah tahun ni saya akan bawa lagi dalam, adalah beberapa dalam keluarga saya, mungkin dalam 30 orang akan pergi untuk umrah. Siapa nak pergi dengan Samsul Debat, Belanda oleh. Tempat terhad ya. Kan tak terayo nak jaga orang ramai dah, tapi saya tak jadi mutawif lah, sebab saya kalau jadi mutawif kesian. Travel lain pun dia tinggal mutawif, saya dongah tak limat saya, tu masalah tu. Kan jadi kalau apa, saya akan jadi peserta juga. Saya akan bagi ceramah dekat sana, dan saya akan menyantuni lah, saya akan join lah jemaah-jemaah makan kat meja makan dia orang tu. Kan ikutlah hari ni siapa, besok siapa dengan meja mana pula. Hari ni naik basnya, esok naik basnya. Kan insya-Allah. Ni kan promote dah lebih kurang. Macam itulah. Ya. Sekarang ni tak kisahlah ya. Jangan kau tipu lagi ya. Hati-hati. Sebab sekarang Kementerian Pelancongan dah letakkan tambang untuk pergi umrah ni paling rendah 6,990. Kalau bawah benda tu bohong. Mana 7,000 ke atas okeylah, tapi jangan ambil 7,000 tu jauh. Tu yang jadi macam makcik tu. Makkah dia. Wah, kat Makkah dah jauh hotel lah tu, dia tanya Makkah dah sampai lu Makkah dah. Makkah lah ni cik kebaran. Dah hotel tu jauh kan. Kesian dah lah, sakit lutut ni semua. Kan? Iya, kesian. Ya seorang tu mengarung. Banyak dosa cik ni, banyak dosa cik. Kenapa cik? Cik tak nampak Kaabah. Dia pergi dia tak nampak cik. Ni Madinah ni. Memanglah tak nampak Kaabah. Masuk Masjid Nabawi berkelintau-kelintau apa benar cari apa cari Kaabah mana? Salah masjid ni. Belum. Sabar tu kan. Jadi itulah dia. Jadi sifat rendah diri menghancurkan. Kalau sifat kita yang meninggi diri ni Allah nak buang. Itu sebab bila kita tumbangkan binatang korban pun dengan adab kan. Jangan kita hino-hinokan binatang-binatang tu. Walaupun kita sembelih dengan cara adab kan. Sebab Nabi kan nak sembelih unta. Macam mana adab kan? Nabi tarik seekor tu. Nabi kalau dalam 100 ekor tu, dalam 60 ekor tu, 60 ke 70 ekor tu Nabi. Lagi 30 ekor Saidina Ali. Dia tarik jauh sikit daripada geng-geng kan tu. Macam topuk kan. Bila unta tu pandang kan tempat lain, zap sekali. Jadi dia tu tak ada lah apa. Cuba tengok kita nyembelih ayam, adab aja tu, tengok. Depan member ayam mengasah pisau depan korban ni lah. Siap kau dia kan. Depan tu yang pakai songkok tu penuh daun. Dah macam untuk batin semua dah. Kan? Pakai telinga tu ni macam-macam lah dulu kan. Susah. Lepas tu sembelih ni mengelumpur ayam dalam korban ni. Lepas ni kita dia kan. Kalau Nabi tak jam tu dia jauh buat lah. Nampak tak? Jam tu. Kan? Dan kalau kita tengok masyarakat memang berlumba-lumba tengok siapa yang paling banyak menyumbang haiwan korban. Jangan macam tu. Masjid kita 10 tak main lah 3. Jangan macam tu.
Jangan kita sebut macam tu dengan orang. Bapa alhamdulillah tahun ni dapatlah 10 ekor. Banyak lah. Ikut banyak-banyak lah, tapi dulu lagi banyak lah. Macam tu lah kan. Tak ada lah kita. Dulu lagi banyak, sekarang sikit. Apa orang kan? Jangan macam tu. Kan? Jadi sebab apa kalau kita buat macam tu, kita seolah memadamkan penghayatan erti sebenar korban ni. Sebenarnya nak menilai sejauh mana. Saya kata tadi, fasal li rabbika wanhar. Solat tu pun susah. Satu lagi sembelih. Apa yang susah sembelih? Yang susah menyembelih duit tu. Duit yang kita keluarkan. Tak macam dulu. Dulu satu bahagian baru berapa ratus. Tahun ini dekat Bukit Senggih ni, lembu ni seko satu bahagian berapa? 750. Yai. Di Kelumpur 850. Waharaman lebih kurang ya. Melaka dengan lembu Kelumpur dengan lembu Melaka duduk sebelah, cadik beradik. Lama Roman ni. Arwah abah tu cakap, dia lembu tu macam mana rupa sama abah cakap. Lembu sampai bila kena bawa tu tak apik dia sampai dah, kena bawa tu abah saya. Abah ni itulah tu ayat dia. Kan? Jadi kenapa sekarang memang mahal? Tu belum cerita lagi kat luar negara. Palestin satu bahagian 2,000. Sebab azab nak bawa lembu situ. Itulah dia. Jadi maknanya terpulang. Nak korban dalam negara, luar negara, yang afdal memang dalam negara. Tapi kadang-kadang dalam negara itulah harga 750, 800. Tapi nak masuk luar negara boleh, harus hukum tak ada masalah, boleh. Sebab tu murah sikit. Ustaz nak tanyalah, kalau saya masuk bahagian 750 dekat Masjid Bukit Senggih itu, tapi yalah tahu saya tak mampu, boleh tak kita kongsi ke ramai nak ambil satu bahagian? 200 seorang tu RM50. Contoh lah kan. Dia pun bagilah ke imamnya 750 kita kongsi ramai-ramai. Boleh tak? Boleh. Masalah lah. Dah tu kemampuan kita. Nak juga join? Boleh. Tapi letak sana. Boleh tak nak korban untuk orang yang dah mati? Boleh tak? Soalan. Dibantai sebenarnya 7 bahagian. 1, 2, 3. Semua nama arwah. Tak ada satu hidup pun dalam tu. Maka dia akan jadi sedekah. Sian. Letak nama yang hidup. Yang hidup tu niat nak sedekah pada arwah. Macam tu. Ya? Jangan buat lagi dah letak nama arwah ni. Niatkan untuk apa? Ya? Faham? Macam itulah. Lepas tu binatang-binatang tu tak payahlah saya tanyalah lipan boleh tak, gajah boleh tak, tiap tahun tanya soalan tu. Paning belum. Kan? Jadi insya-Allah pengorbanan ni sebenarnya adalah tindakan yang sangat baik, suci, yang mana nilai sebuah pengorbanan sepatutnya dijadikan contoh sebagaimana sepatutnya kita menjalani kehidupan kita. Maknanya hidup kita ni, bila kita boleh berkorban dengan lembu, dengan duit kita, maka tak ada masalah untuk benda-benda lain kita akan buat. Kalau sakat datang kenduri ni kan, datang kenduri, dia tanya, kau semua dah ada kau? Jangan risaulah, dia dah order semua. Tak adalah, dia ingat dia nak sumbang kita sumbang, tak ada masalah. Orang takkan tolak, bagilah. Contoh tanya, saya ingat saya nak sumbang lah ceramah Samsul Debat ni. Dia tanya imam, Mam, saya ingat nak belanja lah, nak bayar, nak bagi jamuan lah. Saya nak sedekah lah. Target berapa ramai jemputan kat Samsul Debat tu, agak-agak jamuan tu berapa ratus target. Agak-agak berapa malam ni target jamuan berapa orang? 200. Macam tu lain kali lah Mam. Tak jadi deh. 200 ramai mana? Tengok kan sikit dia tu mana. Contoh lah kan. Ayo sah betul lah. Janganlah cancel. Kan? Tak apalah Mam, saya tak mampu bagi banyak tu. Saya bagi temikai sebiji potong 200. Gila betul. Nipih temikai tu. Gila betul. Asal bapak kodomut lah. Kodokut campur kodomut. Ayuh. Itu tak ada lah. Bagi temikai sebiji Mam. Tak apalah potong bagi. Samsul Debat kau makan apa? Telur dadah. Siap telur dadah sekeping. Mam ni telur dadah apik bagi. Imam pun tak boleh usik ni. Samsul Debat boleh makan ni. Contohlah kan. Punyalah kan. Iya, tak kisah pun kan. Jadi makna kata kita ni bila dongar orang tu, apa aku boleh tolong? Apa aku boleh sumbangkan? Itulah ikut kemampuan kita. Ustaz, tapi kita tak mampu nak masuk korban. Tak usah masuk.
Saya tak mampu nak korban, tapi poilah join orang buat korban ni. Tolong melapah, tolong timbang, tolong masak sikit untuk orang yang bekerja tu. Buat mana yang kita boleh. Dah tu yang mampu lah. Buat, ya. Jangan tak buat masalah tu. Dah lah tak apa. Buat pun tak. Tunggu daging tak sampai ke. Daging tak sampai lagi. Bayangkan di Afrika tu, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok lah, yang Afrika, Yayasan Budi Ihsan Malaysia buat tu kan. Yang saya, Ustaz Syed Nur Hisham, Ustaz Jafri tu, dengan Ustaz Ilyas kan. Dia orang katalah besok nak bagi daging korban ni di Chad, Mali, Kongo tu. Dia orang kat sana minum air lumpur minum. Air lecak tu, air bicak tu minum. Dia masak. Lepas tu yang lumpur tu koreng-koreng tu dibakar lama jadi cookies, biskut. Itulah anak yang makan. Kombong-kombong bau budak tu. Ya. Besok pagi nak terima ni daging korban, pukul 12 malam ni dah beratur panjang lah. Punya nak daging tu. Kita macam mana? Ni siapa nak bagi ni, mam? Dah berhabis dah. Ada lagi. Tak dapat lah. Rumah tu tak ada orang. Apalah hantar mah apa tu. Tak apalah, ni ada lebih bagi. Kita bagi kan? Malam ni masak lempap dia. Malam ni bakar. Malam ni masaknya. Daging korban disunatkan bagi montah. Sebab pada orang yang susah, dia boleh masak untuk makan ataupun dia boleh jual untuk dapat hasil, untuk dia teruskan kehidupan dia. Daging ayam kekah pula lain, disunatkan masak mani. Masaknya apa podeh nah, merahang podeh, jangan. Kekah bagi boleh, tak ada masalah. Ya. Ustaz, kalau dia nak buat antara kekah dengan korban, mana baik dulu? Tu pun tanya kat tu. Mana dulu? Kekah dulu. Ya. Jadi jangan double-double lah satu je. Tapi mudah-mudahan dapatlah pahala tu. Dia sebenarnya pahala tu kita bagi makan kat orang tu. Lepas tu kita ni bila dapat tu kita bagi kat orang, kadang-kadang ada orang tu dapat banyak rezeki kita tahu dia. Masuk dalam peti, bali petai sebaru dah tak cukup. Kan, lepas tu dah 3 pek bulan, pasal apa bondo yang bulat dalamnya, lupa dah busuk daging tu dah. Ada sampai busuk tak bermakan. Itulah kita di Kemboja, di Afrika, di negara-negara luar yang susah tu, negara dunia ketiga ni. Sian teruk tu. Nak buat macam mana? Tengok dalam YouTube dia tengok, dia curah air lumpur tu, dia masak bagi anak makan. Jadi kita boleh tolong lah ya. Jadi makna kata, mudah-mudahan kita fahamlah maksud pengorbanan yang sebenar. Korban ni maksud dia, kita sanggup melepaskan sesuatu perkara. Melepaskan satu perkara demi untuk mendapatkan satu perkara. Lepaskan satu perkara demi nak dapatkan satu perkara. Dan apa yang kita nak dapatkan kalau boleh, bukanlah pengiktirafan manusia. Itu sebabnya ada 5 perkara dalam hidup kita. Nak selamat dunia akhirat, 5 perkara. Pertama, banyakkan sabar. Selamatlah hidup. Kalau tak sabar, mampu ini sabar. Kedua, syukur. Selamatlah hidup. Syukur. Kau tak nak kau? Pergilah tau. Daging banyak lebih berebut. Dia dah ada ni, cukup lah tu. Biarlah ada orang lagi susah tu, biarlah. Dia tak syukur dia. Tak ada apa-apa, kan senang kalau semua macam tu. Saya akan pergi tolak lah, tak nak. Kau lah. Nggak tak kisah dulu. Pokok Ansar dan Muhajirin dulu. Ansar Muhajirin, bila dia sampai, waktu hijrah tu, dia beli tanah. Dekat puak Ansar ni, beli tanah. Sampai ke tanah tu, tengah nak orang ajarkan tanah tu, tu jumpa satu peti. Dalam peti tu, penuh homeh. Apa nak buat ni? Dia pun panggil, Tuan ni saya baru nak buat kerja kat tanah ni tu jumpa peti. Dalam tu penuh homeh. Tuan ambil lah Tuan. Saya dah beli tanah. Tak, kau dah beli tanah, kau ambil lah apa yang ada dalam tanah tu. Tak pelik dah. Saya beli tanah tu. Bawa rambut tak nak. Kalau kita apa? Bangang tu, ambil lah. Kalau kita kan? Kalau kita ambil lah. Bono bila ni. Sudah macam ni. Tak apa, kita jangan gaduh. Siapa lalu karang, kita bagi kat dia. Nak tunjuk akhlak ni. Tunggu sekali lalu seorang pemuda. Elok dah kau lalu. Kenapa? Dia pun cerita kaza cerita macam ni. Ya, jadi poti ni kami bagilah kau sebab kau lalu kat tanah ni. Demi Allah, aku dapat lalu ni pun syukur benar. Tak nak juga. La ilaha illallah.
Cuba kalau kita naik kereta lalu kat tol. Adalah YB kat situ, pegang cenah hati, payung. Beg ambil ni, sama air ayam. Sapu. Ada orang tu pusing balik masuk tol sebab nak ambil. Mana tu? Agak lah contohlah kan. Dia tak bertolak-tolak, tak nak, tak apa, aku dapat lalu pun untung. Sudahnya macam ni lah. Dia bincang-bincang macam ni lah. Dia pun pergi jumpa. Bincang-bincang dengan orang cerdik pandai. Dia kata, macam ni lah, kau ada anak? Ada anak lelaki. Kau anak perempuan. Kau kahwin dengan dia, bagi kat dia. Tak yo pula lah. Kahwin lah yang boli yang jual tadi. Kahwinkan anak mereka. Bagi harta tu malam pertama. Bini kata, abang saya dapat kahwin dengan abang ni. Dah besar benar, dah nilai. Saya tak nak sama lah dengan abang. Pulang balik. La ilaha illallah. Tak selesai masalah tu. Macam tu lah akhlak orang dulu. Akhirnya Nabi kata, okey, yang berjual ambil sikit, yang beli tanah ambil sikit, yang lalu kat tanah tadi ambil sikit, pengantin lelaki ambil sikit, pengantin perempuan ambil sikit, balance ni letak dalam reserve tu. Macam tu lah. Macam tu nak bagi tahu, bertolak-tolak kita ni berabut dan tak perhati. Kenapa daging dan 3 kilo, orang lain 4 kilo? Mengajarkan sorry sama menumbangkan lembu yang sekor tadi tu. Nama siapa tu? Yang paling dogi tadi. Eden yang paling teruk tadi disepak. Bongkak telur sebelah. Contohlah. Contoh. Eden sampai 3 kilo. Tak jadi macam ni lah. Nampak? Tu ujian tu. Ya. Contohlah jamuan kan. Ada tak? Pernah tak berlaku? Bungku. Yang seorang tu tak dapat. Eden yang teruk masak. Dan tak dapat. Takkan ada dah datang sajid ni dah. Nampak? Allah uji tu. Tak apalah. Alhamdulillah semua dapat. Okey lah. Dan tak apa dah. Dan apa ni masak tak apa. Okey. Macam tu lah. Mudah-mudahan ada pahala untuk Dan. Daripada kita sebut macam tu. Balik rumah. Rupa anak kita bawa balik ayam goreng. Ayam goreng segera. Yang kek kedai warna merah. Yang ada orang tua rambut putih. Pakai cemata tu. No. Kan dia beli 1 barrel beli. Mak, jom kita makan ayam. Nampak tak? Dalam pada kita tadi rupanya ada je lain Allah bagi. Macam tu lah. Sabar banyak. Kita jangan fikir benda yang kita tak nampak tu. Ada orang cakap, ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat masa tu? Gila betul soalan. Saya khabar bukan salah alamat tu, salah orang yang duduk kat alamat tu. Kenapa lah? Sebab kita jangan ingat rezeki ni sama macam yang kita nak. Tak semestinya. Kadang Allah bagi rezeki sihat walafiat. Nampak? Ramai yang dah umur 60, 70 ni. Sampai macam tu. Dah dengar kan? Alhamdulillah. Sihat dah. Ada dah lurus kaki dah. Selama-lama ceramah tak tiba berhenti ceramah ni kan. Takkan. Kojak macam ni tumbuk-tumbuk lutut dah. Tapi Allah bagi kekuatan. Allah bagi dia kuat. Masa tu dia pandang tak perhati yang 3 orang. Sodap dah dia duduk kat sofa. Tengok contoh kan. Kan ada ya kan. Kita kadang tu Allah uji tu. Tapi Allah bagi rezeki sihat. Allah bagi dia sakit lutut sikit-sikit tu biasalah kan. Minum susu kambing Samsul Rebat selesailah. Juga masya-Allah doa selawat 3 kali masya-Allah. Ya, tapi betul. Kadang-kadang Allah bagi apa? Allah bagi mata torang lagi. Ingat ya arwah awan hitam kat kampung Tikir tu mungkin. Sampai umur dia makin masa saya kecil makin saya kena penyakit sawan tangi. Dia kena memang tak berhenti betul. Arwah atuk saya Labai Yeh tu, dia arwah Labai Yeh, Labai alias Bayeh tak faham. Kat Tikir tu baca Quran 3 hari 3 malam. Saya melulung. Siang tidur. Maghrib mulur dah. Wah. Macam tu lah mak saya mengajuk. Lepas tu, sampai satu tahap tu, logat lah, tak berbunyi lah. Makna torok lah tu, betul tak? Logat panggil tu. Makna, sampai hilang lah suara. Hilang akal betul. Budak-budak tak tahu. Bukan boleh cakap. Kau nak apa ni budak? Arwah atuk saya mengaji 3 hari 3 malam betul-betul. Dek sayang cucu sulung ni. Cucu sulung kat abah saya lah. Ada cucu sulung lain. Tapi apalah jadi budak ni.
Lepas 3 hari 3 malam, apa tu saya khabar kat mak saya. Dia cakap kat semua, siaplah kek kapan budak ni. Baru batuk saya. Masa tu. Lepas tu teringat kek Wan Hitam. Wan Hitam ni dia ngubek kan orang. Wan Hitam. Budak ni konan kan. Kemarin ada daun konan apa? Orang tua dulu tahu daun konan apa. Saya tak pek dia jawab tu. Macam mana orang daun konan tu? Daun apa dah. Bagi mandi budak ni tak ada apa ni dah. Selawat sikit apa baca Fatihah okey ni. Elok senyap. Sampai sekarang ceramah. Dah, tapi nak bagi tahu anak saya semua sawan tangis. Sebiji macam apa? Yang seorang tu, elok lah, jangan puji doreh nak. Elok, habis pantang mula-mula. Ada je tak? Ya Allah Akbar. Jadi macam mana? Bawa jumpa Wan Hitam ni. Panjang umur, sampai umur dia berapa? 90 tahun. 90 lebih. 93. Daripada anak, daripada abah sampai ke anak dia kata tu. Dia pegang, elok senyap anak saya. Nah, tapi dia lebih dia tu sampai umur 93, 94, baca buku, baca surat khabar tak kacau mata. Apa tu cakap tu? Allah bagi kelebihan, kan? Jadi pada kata kita ni janganlah apa, kan? Ada rezeki Allah bagi kat kita. Dapat datang majlis ilmu. Ada orang tak nak datang. Dia tak apalah, pergilah kau. Pergi majlis ilmu tak nak dia. Dia rasa macam tak apa hal lah tak. Kan kena semayang meleceh lah. Kena semayang leceh lah. Lala seorang semayangan dia juga kan. Tu dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian itulah dia. Yang paling penting kita faham prinsip pengorbanan ni sebab nak jadikan kita merendah diri jadi manusia yang lebih baik. Erti sebuah pengorbanan. Jadi sebenarnya macam malamnya kan, bagi jamu makan, itu pun pengorbanan. Keluarkan ni duit untuknya masjid, itu pun satu pengorbanan. Kita nampak bosi tu cantuan, semua tu belanja tu. Sebenarnya bukannya saya saja kosong ni. Berpusing kipe belakang ni menabut aircon. Bukan percuma tu. Kena bayar. Maintenance sebulan bil elektrik bil air. Jadi tak sah tanya, bagi duit masjid banyak baik apa tu. Macam-macam dia komplain. Duit banyak, program tak ada tu. Aduh cakap. Jawab balik kat dia, program banyak kau yang tak ada. Kau banyak. Komplain ni benar. Iya, kadang itulah masalah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah saja daripada saya. Saya faham dari duduk kalau dah bergalih itu dah kau canya tu fahamlah saya tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, saya ucapkan terima kasih banyaklah. Cuma bak kata orang kan, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa.